Zaifur Rahman, tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah selesai kita menziarahi Padang Arafah ataupun bumi Arafah yang sekarang kita berada ni, dan juga kita menziarahi Jabal Rahmah, iaitu Bukit Kasih Sayang. Alhamdulillah, inilah keadaan bila mana keadaan kita lakukan ziarah luar kota Mekah. Dahulunya bas kita boleh dekat dengan Jabal Rahmah tu. Kalau biasa datang kan selalu 3 tahun 2 tahun sebelum Covid ni boleh dekat je bas, tapi sekarang ni memang agak jauh lah. Jauh 200 kilo ada jalan ni. Okey, Alhamdulillah, Zaifur Rahman, tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW. Jadi bila mana kita berada di Arafah ini adalah kita mengingati bagaimanakah perjalanan jemaah-jemaah melaksanakan ibadah haji. Ketika mana tanggal 9 Zulhijjah, okey, jemaah haji akan bila mana masuknya Maghrib dah masuk, contohlah hari ni Maghrib 9 Zulhijjah. Jadi Maghrib dan Isyak tu mulalah jemaah akan menaiki bas. Bagi jemaah yang buat haji tamattu', maka dia akan berniat ihram haji. Yang mana jemaah yang buat haji ifrad dia tak niat dah, sebab dia niat di miqat asal tu. Itulah perbezaan haji tamattu' dan juga haji ifrad. Haji tamattu' ni maksudnya bersenang-senang, dia buat umrah dulu. Macam kita lah buat umrah, selesai umrah contohlah esok dan nak pergi wukuf, barulah kita pakai kain ihram balik. Tapi kena bayar dam, iaitu seekor kambing lah, dam tertib nanti. Okey. Jadi 9 Zulhijjah jemaah akan semua naik bas, jemaah haji. Ni saya beranggapan jemaah membayangkanlah keadaan tu. Okey, kita naik bas, akan dibawa mengikut bas masing-masing lah, dan diletakkan mengikut maktab masing-masing. Maktab ni maksudnya kemah lah. Kalau kita 85 duduk 85, kalau 78 duduk 78, kalau 94 duduk 94. Contoh. Jadi kita bawa, kemudian diletakkan di kawasan yang kita berada tadi di Arafah. Dan padang Arafah ini kita lihat sendiri, dia adalah kemah yang mana hanya diguna pakai masa 9 Zulhijjah je. Okey, lepas saja wukuf, ibadah wukuf selesai, maka kemah tu akan dibuka. Dia tak permanen lah, dia tak tetap, tak macam dekat dengan Mina. Mina nanti kita sampai, kemah tu kemah yang tetap. Dia tak cabut, dia tak buka. Sampai saja jemaah haji pada malam tersebut dah masuk 9 Zulhijjah itu, maka jemaah akan duduk di khemah masing-masing, sampailah solat subuhnya, sampailah akhirnya bermulalah waktu wukuf. Bila waktu wukuf 9 Zulhijjah itu, bila mana tergelincir sahaja matahari, maksudnya waktu solat zuhur, itulah permulaan untuk jemaah haji akan berwukuf. Itulah waktu dia.
ada kesempatan masa yang ada ini, kita talbiahlah dengan semangat, dengan sempurna, dengan penuh penghayatan juga, dan juga penuh pengharapan kita. Kita bukan selalu datang buat umrah, bukan macam solat, umrah ini perlu kena datang ke Mekah, dilaksanakan di Masjidil Haram. Jadi kesempatan yang ada ini kita lakukanlah dengan sebaik mungkin, yang mana sesempurna mungkin yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita lakukan. Sebab kita tak tahu, mungkin ini umrah kita yang kedua, mungkin ini umrah kita yang terakhir. Jadi insya-Allah kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita bertalbiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lafaz talbiah ini juga akan dijawab oleh para malaikat. Lafaz yang sangat-sangat agung. Saat bila mana kita bacakan lafaz talbiah ini, para malaikat akan menjawab. Sebab itu bila mana kita dalam ihram ini disebutkan dalam Al-Quran, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila kita dalam ibadah haji dan juga umrah ini, kita berniat umrah, maka jagalah perbuatan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita itu, supaya apa? Supaya haji dan juga umrah kita itu tidak menjadi rosak. Okey, alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan juga ibu sekalian, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat kita punya ziarah kita pada pagi ini. Cuma sebelum saya terlupa, insyaAllah program esok hari. Jadi bagi jemaah, kalau ada yang mana nak mengikuti program ziarah tambahan, boleh bagi nama dekat dekat grup WhatsApp kita, yang mana esok ziarah tambahan kita ke Mathaf Al-Amudi dan juga Hudaibiyah. Jadi siapa yang nak buat umrah lagi, boleh buat umrah sama-sama lah. Esok boleh buat umrah sebab esok juga miqat di Hudaibiyah. Jadi siapa yang berkeinginan nak buat, boleh bayaran seorang adalah tambahannya 40 rial seorang. 40 rial seorang. Jika siapa yang tak nak pergi, dia boleh rehat je lah. Boleh rehat, dan insya-Allah hari Khamis pula kita akan ke Taif. Kita akan ke Taif. Okey. Jadi insya-Allah esok kalau ada yang nak join ramai, insya-Allah. Kalau tak ramai, saya akan joinkan dengan bas nombor 3 lah, dengan bas Ustaz Mujur. Jadi kita joinkan dengan Ustaz Mujur. Okey. Jadi kalau ramai, insya-Allah kita pergi satu bas. Kalau tak ramai, kita pergi inilah, kita bagikan dengan bas. Gambar. Video. Gambar sini semua. Semua lah. Semua. Kalau haji gambar. Dulu punya lagu lawan dia. Dia buat balik tanah ni ya.
jom. Ada. Kat sana tak boleh nak gambar. Dia tengok. Siapa nak gambar? Duduk gambar. Siapa pun gambar. Okay. Saya belum. Tengok aja lah. Ramadan kan nampak ini macam apa
Masih satu round. Dalam 1 jam ni. Yang di toilet ni. Toilet ni. Duduk je bulat. Hello. Tengok. Apa yang berlaku di sini adalah bimbingan peristiwa sejarah yang berlaku di atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana pada tahun 6 Hijrah. Maksudnya di sini lepas berlakunya peperangan demi peperangan yang berlaku ke atas Rasulullah dan juga sahabat, yang mana kita sendiri tahu pada tahun 2 Hijrah berlakunya perang Badar. Lepas tahun contohnya tahun 3 Hijrah berlaku di perang Uhud, kemudian tahun ke-5 Hijrah berlaku di perang Khandaq, dan kemudian tiba-tiba pada tahun 6 Hijrah Allah Subhanahu wa taala berikan satu mimpi kepada Rasulullah SAW. Mimpi ni mimpi yang benar lah, bukan macam mimpi kita kan. Mimpi kita ni macam-macam lah, kena kejar lah, kena tangkap macam-macam. Tapi mimpi Nabi SAW mimpi yang benar. Apa mimpi Nabi? Nabi diperlihatkan dalam tidurnya Nabi dalam keadaan memakai pakaian ihram, masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan memegang kunci pintu Kaabah, melakukan ibadah tawaf, melakukan ibadah sa'i, dan diperlihatkan dalam mimpi Rasulullah SAW sahabat ada yang bergunting dan juga berkumpul. Jadi Nabi SAW ketika itu berada di kota Madinah 6 tahun lamanya tinggalkan kota Mekah. Mestilah ada perasaan rindu dengan kampung halaman. Kita lah betul lah, walaupun dah tinggalkan contoh seminggu Malaysia kan, mesti agak rindu Malaysia juga. Begitulah perasaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan juga sahabat, perasaan rindu. Jadi bila sahabat dah 6 tahun lamanya dah melakukan peperangan, Rasul ceritakan kepada sahabat dengan mimpi tadi, ceritakan kepada penduduk Madinah, maka sahabat-sahabat seronok lah. Sebab apa? Sebab mereka menyangka dapat buat ibadah umrah dan juga menziarahi sanak saudara di kota Mekah. Dan akhirnya Rasulullah SAW dia sendiri telah mempercepatkan, dia telah basuh baju pakaiannya, dia dipersiapkan dirinya, kemudian dia ajak seluruh penduduk Madinah untuk turut serta melaksanakan ibadah umrah dan juga menziarahi sanak saudara di kota Mekah. Jadi dikumpulkanlah lebih kurang dikatakan 1,400 ke 1,500 orang sahabat yang join. Dan Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Madinah, dia telah melantik Ibnu Makhtum menggantikan dia sebagai ketua. Ketika mana dia nak tinggalkan kota Madinah ni, dia minta Ibnu Makhtum ni untuk menjadi pengganti sementara lah, termasuk kejadian junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi dan Nabi dapat kumpulkan 1,400, ada yang mengatakan 1,500, dan Nabi bawa isterinya yang bernama Ummu Salamah. Nabi bawa isterinya yang bernama Ummu Salamah, dan Nabi SAW telah berhenti di miqat, nama dia miqat Makani ataupun miqat Dhul Hulaifah di Masjid Bir Ali. Di situ Nabi SAW telah mengarahkan sahabat-sahabat yang turut serta dalam umrah Nabi tadi, yang mana bawa binatang-binatang ternakan agar
berlaku dengan tanda yang khusus. Tahu sebab apa? Sebab nak bagi tahu kedatangan Nabi ke Kota Mekah bukan untuk perang. Dan Nabi suruh sahabat untuk tanda binatang yang dibawa tersebut, dan juga pedang yang ada mestilah disimpan dalam sarung. Bukan keluar macam ni. Sebab apa? Sebab tak nak bagi orang Mekah takutlah. Sebab perang dah kalah semua orang Mekah. Perang Badar kalah, perang Uhud kalah, perang Khandaq kalah. Tiba-tiba tahun 6 Hijrah sahabat dan juga Rasulullah nak datang Mekah, mau tak takut kan? Okey, dah sampai dah pula. Okey, jadi saya hold dulu kejap. Ni Hudaybiyah. Okey, kita hold dulu, kita cerita balik. InsyaAllah. Okey, di belakang masjid yang kita nak solat nanti, kita jemaah lelaki boleh pakai ihram lah dalam masjid. Dah pakai ihram jangan buka apa nanti tak ada pakaian tak. Okey, jadi untuk jemaah lelaki yang nak berumrah boleh pakaikan ihram dalam masjid. Kemudian nanti kita akan niat ihram umrah dalam bas. Okey, siapa yang nak buat wadal ke, siapa yang nak buat diri sendiri lagi boleh kita buat niat umrah dalam bas. Sebab itulah kesuburan dia, kesuburan kota Taif ini sama macam kota apa? Di mana? Di Palestin. Kesuburan dia. Siapa yang pernah pergi ke Jericho, di mana tanah yang paling subur, ataupun nama dia Ariha. Jadi dibawa ke Taif ini. Sebab itulah kalau kita sendiri lihat nanti di Taif ini, suburnya tanah Taif ini, berbagai-bagai buah-buahan, tanaman-tanaman ditanam di kota Taif. Jadi insya-Allah perjalanan tuan-tuan kita mengambil masa lebih kurang dalam
2 jam perjalanan, agak lama perjalanan. Cuma tuan-tuan puan-puan, bila mana kita sahaja naik bas ini, kita niatlah perjalanan kita ini aku nak menyusuri bagaimana sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut kota Taif, sebenarnya kita merujuk ataupun mengingatkan kita kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawi yang mengenai kampung halaman Nabi, kampung halaman Nabi di kota Taif. Sebab apa? Sebab buktinya kebiasaannya orang-orang Arab telah menjadi kebiasaan dan juga adat orang-orang Arab, bila mana bayi-bayi yang baru dilahirkan, mereka akan memberikan anak-anak mereka yang baru dilahirkan ini kepada orang-orang Badui, orang-orang Arab kampung. Ini akan mengasuh dan juga menjaga anak mereka ini. Sebab apa tuan-tuan? Kerana banyak sangat dia punya kelebihan. Jadi peristiwa inilah yang berlaku juga kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi adat kebiasaan orang-orang Arab kafir, orang Arab Quraisy, mereka akan memberi Haji. Okey. Kita faham. شهر واحد فقط. Bagi tahu musim untuk menurut ni tahun sekali aja. Okey. Okey, jemaah kalau
di Taif. Dan insya-Allah kita akan pergi ni dekat Masjid Ibnu Abbas ini, itulah berdekatan dengan maqam ni. Maqam Abdullah Ibnu Abbas ni tadi. Dan jasa sumbangan Ibnu Abbas yang paling besar adalah Ibnu Abbas telah membina madrasah ataupun sekolah yang pertama di Taif. Sebab tu nanti kita akan tengok ada ni Maktabah Ibnu Abbas, perpustakaan Ibnu Abbas. Itulah tapak lama sekolah dia. Tapak lama kawasan sekolah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengajarkan penduduk Taif mengenai Islam di masjid tersebut. Dan di belakang itulah makam Abdullah Ibnu Abbas. Okey. Dan insya-Allah nanti sampai di sana, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah nanti, dan juga kita sampaikan salam kita kepada Abdullah Ibnu Abbas. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang mana dalam kitab Kaukab Pemudi dia telah menyebutkan bagi orang yang beriman datang kepada orang yang beriman untuk menziarahi orang yang beriman. Contoh kita kat Malaysia lah, datang kubur. Datang kubur, kita berikan salam kepada orang kubur ini, maka akan dijawab salam kita. Sama juga macam mana bila kita menziarahi junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka kita punya salam itu akan dijawab. Sebab apa? Sebab orang yang mati syahid itu mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kadang orang tanya, sampai ke salam kita kepada Rasulullah kan? Sampai ke? Dia punya dalil ni salah satunya adalah kita beri salam, kita sampaikan salam kepada orang yang syahid, orang yang beriman akan dijawab. Ini kan pula kita nak sampaikan salam kita kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga orang yang alim, orang yang soleh, maka salam kita itu akan dijawab. Dan bila kita berada di tempat-tempat orang yang soleh, orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi ini, kita berdoa agar inilah nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti kita sampai di kota Taif ini. Tanda kita hadirkan rasa cinta kasih sayang kita kepada Rasulullah dan juga sahabat, maka kita telah menziarahi tempat-tempat yang ada athar, tempat-tempat peninggalan sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sampai nanti di sana,
Ciuta. Kenapa? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi insyaallah jemaah kita boleh turun ya. walaupun pukul 24 ya. Okey. Jadi
Jadi kalau ada juga jemaah yang boleh sendiri, waktu ni lain. Jadi nanti boleh jumpa saya ataupun boleh ada sedikit bincangan lah untuk saya mudahkan urusan perjalanan ke Kota Madinah dengan menggunakan train lah, kereta api. Okey, jadi insyaAllah jaraknya lebih kurang dalam 2 jam, tak sampai 2 jam setengah lah, ada 2 jam 50 minit saja untuk sampai ke Kota Madinah. Okey, selain daripada itu, jemaah yang lain tidak menaiki train akan bersama-sama dengan saya menaiki unta. Tak adalah. Okey, akan menaiki bas Okey, jemaah yang selain daripada itu, okey, akan naik dengan saya, bersama-sama dengan saya, kita akan naik bas lah. Okey, kita akan naik bas insya-Allah. Pukul 2 petang kita akan bergeraklah kebiasaannya meninggalkan Kota Mekah ke bumi Madinah. Jadi ingatan saya, okey, jemaah yang mana nanti saya akan masukkan juga dalam grup WhatsApp untuk perjalanan tu. Okey, pukul berapa letak beg dekat mana, apa nak tulis dekat bagasi tu. Okey, supaya apa? Supaya kita takutlah nanti contohnya beg kita lepas ataupun missing. Okey, jadi kita akan bagi tahulah pukul berapa nanti letak beg. Kebiasaannya beg besar kita akan letak, dan juga beg yang kita nak naik. Kalau nak bawa dengan kita ni, contohnya jemaah yang naik train, boleh letak depan pintu bilik masing-masing, bukan pintu bilik orang pintu bilik masing-masing. Okey, letak depan pintu bilik masing-masing dan minta ambil gambar. Hantar kat lagu Ustaz dan Ustaz dan. Jadi saya tik 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 tik, saya baru tahu, make sure bell tu dah dekat dulu. Okey. Kemudian berapa pintu? Dan balik ada pintu bilik. Okey. Depan pintu bilik masing-masing. Okey.
الله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب. اللهم احفظنا وإياهم من آفات الدنيا وآهاتها. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تجعل وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا هذا سلامة في البدن والدين والمال، وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jauh. Siap wah. Kita mau foto, kasih tangan.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Dayufullah, Dayufur Rahman, ketemu Allah, ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kita nikmat kehidupan. Allah memberikan kita nikmat beramal soleh, beramal ibadah di tanah haram kota Madinah ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita ada program ziarah luar kota Madinah, ziarah luar kota Madinah. Dan insyaAllah tempat-tempat yang kita akan lawati dan juga ziarahi pada pagi ini tempat di mana pernahnya adanya sirah junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat. Jadi insyaAllah bagi memberkati perjalanan kita dan memudahkan urusan pergi dan pulang balik ziarah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca doa safar, doa menuju kenderaan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam perjalanan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal wal walad wal ashab. Allahumma qina wa iyyahum min afati dunya wa afatiha. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. اللهم إنا نسألك أن تشهد الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا هذا سلامة في البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب يسر ولا تعسر بسم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.
belakang kita ni nama dia Bukit Jabal Sila. Ni. Bukit yang depan mata kita ni panjang ni nama dia Jabal Sila. Okey. Dan sebelah kiri kita ni ada masjid kecil bentuk segi empat. Dulu macam itulah keadaan replika masjid dulu. Kecil-kecil macam tu je. Okey. Masjid nama dia Masjid A'la. Okey. Di sinilah yang mana Nabi berdoa untuk diberikan kemenangan dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini jumlah ni sangat besar lah. Yang mana tentera ketika itu tentera kafir Quraisy dan juga tentera Yahudi ini yang bergabung ini lebih kurang berapa ribu? Berapa? Banyak sangat kecil. 10,000 datang. Jadi sebab apa Nabi pilih ini tempat berlakunya peperangan? Sebab apa? Sebab geografi kedudukan kota Madinah ini, seluruh di kota Madinah ini kebanyakannya bukit, gunung. Jadi kuda-kuda susah nak daki bukit tinggi-tinggi. Dan inilah kawasan yang terdedah yang juga lapang. Maka di sinilah tuan-tuan, puan-puan, Nabi SAW pilih. Dan ketika itulah siapa yang bagi idea yang tercetus ni adalah Salman Al-Farisi. Salman, betul. Cucu balik keturunan Nabi SAW. Dan juga dia punya rubat madrasah sekolah dia di Madinah ni. Untuk ajwa lah. Kalau rumah lain saya tak tahu, Allah Alam. Biasanya beli di ladang lah. Tapi kalau untuk ajwa memang saya daripada 2000 sebelum Covid lagi saya ambil dengan dia, saya beli dengan dia. Walhal saya minta dia dihantar ke Malaysia kalau Ramadan. Kalau bulan Ramadan. Jadi sekilo harga dia RM95. Ke rumah ajwa dia. Kalau yang Aliyah RM130 lah. Aliyah mahal. Ayo Malamin. Ayo. Faiz. Gasket boys. Jadi insyaAllah kalau ada anak nanti boleh letak nama dalam grup WhatsApp, kita tolong belikan lah. So insyaAllah dia akan hantar. Dia akan hantar ke hotel kita kalau dia berminat, insyaAllah. So nak beli kurma Sukari, kurma Mariami. Di antara kurma lain yang bagus juga nama dia kurma Sukari. Kurma Sukari ni bagus untuk lelaki lah. Kalau dimakan dengan madu boleh jadi Superman. Okey, orang lelaki insyaAllah faham lah. Boleh jadi Superman. Okey. Kemudian kurma Lubana. Kurma Lubana ni bagus untuk wanita.
Memang dulu dia di dalam satu je. Masjid Masjid. Hai. Hai, dah habis dah. Dah habis saya ni. Dah kering dah. Yalah, tersedut. Okey, alhamdulillah, semua alhamdulillah.
selesai kita mengenai bil ras, bil ras, telaga ras. Okey, jadi yalah tak ada rezeki kita lah jadi air tu biasanya ada air tapi dia tak, hari ni tak ada rezeki untuk kita ambil air je lah, untuk kita ambil betul tanam Saja jadi kita salah satu telaga yang ada dalam 20 telaga di bawah 20 yang ada telaga di Madinah ni ada banyak lagi telaga Sukiah, telaga Ras, telaga Hizib, telaga Osman jadi telaga yang masih beroperasi yang ada air juga itulah telaga nama dia telaga Ras. Next kita akan datang insya-Allah tempat-tempat ni akan lawa semua. Okey, tengok sebelah kanan ni show tu perigi tu dalam ni. Okey. Pergi Salman. Dalam tu adalah perigi Salman Al-Farisi. Okey, dan kawasan ini dah dikatakan kawasan kebun kurma milik Salman Al-Farisi. Ni kawasan ni. Tengok tutup Jadi baru. siapa tu Salman Al-Farisi? Kita nak tahu juga. Kita bercerita tentang Salman tentang perigi dia. Tapi dia tahu apa sejarah dia. Salman Al-Farisi ni orang yang berhijrah lah daripada Jayun ataupun daripada Parsi ni tadi untuk mencari kebenaran, untuk mencari Islam. Macam mana Adas Adas yang kita pergi ke Taif tu pergi ziarah ke Taif. Adas ni pun bukan orang daripada Taif. Adas ini datang daripada perkampungan Ninawa. Ninawa ni dekat mana? Ninawa ni dekat Iraq. Yang mana ketika itu Nabi yang ada di Iraq tu Nabi Yunus. Jadi begitu juga lah yang berlaku kepada Salman ni tadi. Dia nak mencari kebenaran. Jadi satu hari bapak dia telah suruh dia pergi cari kayu api. Sebabnya dia ni, bapak dia ni macam ketua kampung lah cakap. Dia ni orang pembesar dan dia akan bakar api ni untuk sembahan dia. Dalam perjalanan tu dia telah melalui rumah peribadatan golongan Nasrani. Dia ada satu sifat. Sifat bila mana dia jumpa dengan Nabi ni, mana dia bergetar. Dia nervous. Dan bila Nabi ceramah ke apa semua, dia bergeletar semua. Silau lah. Kacau lah Nabi. Konsentrasi. Jadi hari Nabi jumpa dia sendiri. Jumpa si Talha tadi. Talha Ibn Barah ni tadi. Dia tanya, Talha ni kau kenapa Talha? Jadi Talha bagi tahu sebenarnya aku ni nervous. Dan aku sangat-sangat cinta kau hai Rasulullah. Aku sangat sayang kau pada Rasulullah. Jadi aku nervous sebenarnya. Akhirnya kalau Nabi bagi tahu itu, dan Nabi tahu Talha ni sangat sayang kepada Nabi. Nabi try apa? Okey, kalau betul kau cinta aku Talha, Ada solat. kau bunuh aku supaya Nabi dia. Islam. Jadi itu Talha. Ke rumah ibu Talha tadi. Sejarah Talha datang ke rumah Nabi.
dalam banyak. Habis sebab tu lah dah tak kata. محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah umrah yang dimuliakan, syukur Alhamdulillah, selamat datang ke pengantar antarabangsa محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله